Ni sifat manusia. Bila hidup atas dunia ni, jadi tamak dengan dunia. Jadi tamak, jadi nak kepada dunia, nak kepada pangkat, nak kepada. Tapi waktu mana dia menghadap di hadapan Allah, bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baru mereka perasan. Rupa-rupanya mereka yang sibuk nak yang tu, nak yang ni, rupa-rupanya tak dapat apa-apa bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Iza rujjatil ardu rajja." Ketika mana Allah mula goncang, segoncang-goncangnya bumi ini, waktu mana hari kiamat berlaku, Allah mula goncang segoncang-goncangnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih kurniakan pada kita untuk berbicara tentang suasana yang akan berlaku di waktu mana Allah menutup alam ini, yang disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat ini merupakan hari yang kita diajar supaya kita beriman kepadanya. Beriman kepada di antara tanda-tanda kita meyakini dengan padang mahsyar Allah, ataupun di antara tanda-tanda kita meyakini pertemuan kita dengan Allah ialah beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat ini merupakan satu tanda keimanan yang mesti ada pada setiap jiwa mukmin. Cuma yang kita nak bicarakan pada kali ini ialah bagaimana keadaan bumi yang kita tinggal ini. Biasanya manusia ni bila cerita saja tentang keadaan bumi, mereka lebih mengasihi terhadap berada di atas muka bumi berbanding dengan cerita tentang mengenai berada di padang mahsyar ataupun berada di alam barzah. Kerana kebanyakan manusia ni dia terlampau suka hidup di atas muka bumi ini sendiri. Kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah cerita tentang bumi ni banyak. Misal contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Allah sebut, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bumi ini. Sesungguhnya kami jadikan ma 'alal ard, segala apa yang ada di atas muka bumi ini, zinatan laha, sebagai satu perhiasan untuk manusia. Sebagai perhiasan bagi manusia ni, agar kami akan menguji di kalangan kamu siapa yang terbaik dalam perbuatan amalan dia sepanjang dia berada atas muka bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atas muka bumi ini menjadi tanah rata lagi tandus. Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan muka bumi dan apa yang ada atas muka bumi ini satu perhiasan dalam hidup manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan tujuan linabluwahum, dengan tujuan untuk aku jadikan ujian pada mereka tersebut. Dalam hidup kita ni kan ujian dengan kerja. Ramai mana orang kita bila dia bekerja dan bekerja, lama-lama dalam hidup dia tahu-tahu datang kematian dalam hidup dia. Dia hanya bersiap untuk nak hidup di atas dunia. Sedangkan dia tak bersiap untuk nak hidup di dalam bumi itu, di alam barzah itu. Orang kita tak bersiap untuk nak hidup di alam lepas pada bumi ini, yang disebut dengan apa dia, hari akhirat. Jarang di kalangan kita. Lalu aku jadikan bumi ini linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, nak uji di kalangan mereka siapa yang berbuat terbaik dibandingkan hidup di atas dunia dengan hidup di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha. Lalu Allah kata, sudah pasti aku akan jadikan segala apa yang ada atas muka bumi ini, ma 'alaiha sa'idan juruza, akan jadi rata semua. Tak ada apa dah yang kamu berebut emas, yang kamu berebut perak, yang kamu berebut tanah, yang kamu berebut semua ni
Tak ada nilai waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni keadaan manusia terhadap bumi. Biasanya manusia ni akan jadi hidup dalam keadaan addicted. Maknanya ketagih. Sebut saja tentang hidup atas muka bumi ni, manusia ni sibuk nak yang tu, nak yang ni, nak makan, nak tidur, nak jalan, nak ni terlampau banyak dalam hidup manusia. Allah jadikan di atas muka bumi ni. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi ini, narisul ard wa man 'alaiha, dan semua orang yang ada di atas dia, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan balik. Bersilih ganti kan? Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Segala warisan orang tu mati. Lepas tu orang tu masuk dalam kubur. Yang hidup ni, hiduplah. Dia mewarisi orang yang mati. Kemudian lepas pada itu, yang hidup ni mati pula. Orang yang kemudian pula datang. Yang ketiga pula. Yang datang untuk mewarisi harta benda dia. Tapi mereka tak fikir ke? Wa ilaina yurja'un. Dan kepada kami mereka akan dikembalikan balik. Waktu mana menghadap di hadapan Allah. Bila balik pada Allah, mereka bawa ke bumi ni. Mereka bawa ke harta benda atas dunia ni? Tak bawa pun. Yang mereka bawa ialah amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah. Ni sifat manusia. Bila hidup atas dunia ni, jadi tamak dengan dunia. Jadi tamak, jadi nak kepada dunia. Nak kepada pangkat, nak kepada... Tapi waktu mana dia menghadap di hadapan Allah, bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baru mereka perasan. Rupa-rupanya, mereka yang sibuk nak yang tu, nak yang ni, rupa-rupanya tak dapat apa-apa bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menghidup dan mematikan manusia. Wa nahnul warisun, dan kepada kamilah pula yang akan mewarisi. Maknanya mati dan kami pula lah yang mewarisi. Lepas pada itu, harta benda yang kamu ada atas dunia ni balik semula pada kami. Kami pula yang mewarisi benda demikian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah lah mewarisi segala yang ada di langit dan juga di bumi. Sebenarnya milik siapa? Yang ada di langit dan juga bumi. Milik Allah lah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Bagi Allah lah yang ada di langit dan juga yang berada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui, dan juga Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para penonton yang dihormati sekalian, ni satu gambaran yang Allah cerita tentang mengenai bagaimana manusia dengan bumi. Tapi saat mana mereka sibuk dengan bumi ini, mereka sibuk dengan harta benda mereka di atas dunia ini sendiri, satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan segala benda yang kamu sibuk ni, kamu tidak bawa langsung dalam hidup kamu. Yang kamu bawa ialah yang disebut dengan amalan kamu. Yang ni macam mana dengan harta benda kamu waktu mana berlakunya hari kiamat? Macam mana berlaku pada diri kamu saat mana kamu dihadapkan di hadapan Allah nanti? Bumi ni jadi macam mana? Kalau kita perhati dalam Al-Quran Karim, Allah cerita tentang mengenai bagaimana suasana akhir zaman ini, dalam keadaan bumi ini, ketika mana berlakunya kiamat. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat saja. Cukup nak cerita tentang dalam keadaan bagaimana di akhirat nanti. Allah sebut, idza waqa'atil waqi'ah. Waktu mana berlakunya apabila terjadinya hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Ketika mana berlakunya waqa'atil waqi'ah. Hari yang betul-betul terjadi. Iaitu yang manusia tak boleh dusta dah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waq'atiha kadhibah. Hari yang menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang boleh mendustakan hari ini. Hari yang laisa li waq'atiha kadhibah. Atas dunia dahulu, waktu mana orang cerita akan berlaku kiamat, ramai di kalangan kita ni, dia akan sebut, lambat lagi tu cerita tak tahu bila lagi tu, lambat lagi. Ini kata mereka sebut. Dusta ataupun yang teruk-teruk lagi kata, betulkah ada hari kiamat? Betulkah ada hari kiamat? Masing-masing mempertikaikan. Bila? Tak ada pun datang lagi Imam Mahdi. Tak ada pun lagi datang Dajjal. Tak ada pun lagi yang datang tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Tak ada lagi pun. Mereka sebut demikian.
Laisa liwaq'atiha kadhibah. Hari berlakunya kiamat ini, tak ada seorang pun yang nak menafikan. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Semua akan sebut, Allah datang juga. Betul lah. Hari yang disebut dengan hari kiamat itu. Khafidatur rafi'ah. Dan Allah rendahkan di satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Khafidatur rafi'ah. Allah, hari kiamat ni, hari yang jatuhnya, yang di mana orang-orang yang rasa hebat atas dunia. Waktu mana berlakunya hari kiamat ni, waktu tersebut, khafidatur rafi'ah. Dan Allah jatuhkan siapa-siapa yang dusta kepada hari kiamat, rendah dia. Jadi macam tanah. Tak ada nilai pada diri dia pada waktu tersebut. Tapi rafi'ah. Tetapi Allah angkat orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kata, Allah datang juga hari yang dijanjikan oleh Allah. Datang juga hari yang disebut dengan hari yang zalzalah. Hari yang digoncangkan oleh Allah. Datang juga hari yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu yang menyebabkan orang yang beriman kata rafi'ah. Orang yang beriman ni akan diangkat darjat dia. Alhamdulillah, kita sampai dah masa untuk dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang beriman ni, dia akan rasa gembira. Rafi'ah, dia akan rasa hebat pada waktu tersebut. Idza rujjatil ardu rajja. Ketika mana bumi mula digoncangkan segoncang-goncangnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Idza rujjatil ardu rajja. Ketika mana bumi ini sedahsyat-dahsyatnya kamu tengok digoncangkan oleh Allah segoncang-goncangnya. Allahu Akbar. Rasa waktu tersebut hari yang kelam kabut, hari yang di mana manusia ni tak tahu nak buat macam mana lagi. Keadaan yang berlaku pada mereka tersebut, rujjatil ardu rajja. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari di mana bumi ini digoncang segoncang-goncangnya. Maknanya sekarang ni kan bumi ni tenang je. Tak ada apa-apa kan. Sekali Allah goncang. Allahu Akbar. Kita tengok waktu mana berlaku gempa bumi. Gempa bumi itu pun manusia kelam kabut dah. Sikit je. 7 skala Richter. Misal contohnya. 8 skala Richter. Waktu mana tergoncang goncangan bumi ini. Gempa bumi itu pun manusia lari lintah pukang. Waktu mana berlaku tsunami. Manusia dalam keadaan kelam kabut. Tu baru sikit baru. Kena peti. Orang kita kan dengar bunyi guruh di langit. Bunyi guruh di langit tu. Dia rasa Allahu Akbar. Takutnya. Naik atas kapal terbang. Waktu mana kita berada atas kapal terbang tu kena goncang. Kena goncang. Allah sahaja yang tahu perasaan. Yang tahu perasaan kena waktu mana pilot tu sendiri bila dia masuk dalam kawasan yang penuh dengan awan dan penuh dengan air, dia rasa takut. Pilot yang bawa kapal terbang tu takut. Yang duduk kat belakang tu lagi rasa takut. Tiba-tiba masuk kawasan evacuate di mana tak ada ruang oksigen langsung. Masuk tu macam nak terempah rasa. Jatuh tu. Ramai mana yang pecah kepala. Ramai mana yang luka. Ramai mana yang tercampak dan air yang berada di atas kapal terbang. Cuba tanya orang yang pernah naik kapal terbang, tiba-tiba kena keadaan yang sebegitu. Ini bukan atas kapal terbang ni. Ni atas bumi. Atas bumi. Waktu mana berada atas bumi ni, orang lebih yakin dibandingkan di atas kapal terbang. Kerana kalau jatuh, kata mereka, jatuh atas bumi. Tapi waktu mana Allah jadikan, idza rujjatil ardu rajja. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, idza rujjatil ardu rajja. Ketika mana Allah mula goncang, segoncang-goncangnya. Bumi ini, waktu mana hari kiamat berlaku, Allah mula goncang, segoncang-goncangnya. Dalam surah Al-Haqqah, ayat yang ke-13 dan ayat 15. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ. Ketika mana ditiup sangkakala dengan tiupan yang pertama tersebut. Nufqatan wahidah. Dalam nufqatan wahidah. Ketika mana ditiup, sekali tu terus. Bumi ini bergoncang terus di saat mana keadaan demikian. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Di waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ditiup sekali, diangkat bumi dan gunung-gunung lalu dihancurkan sekali, hentakan sekali, sekali.
wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bumi dan gunung ni, bumi ni terangkat, gunung ni tercampak, kemudian terantuk sekali, qum sekali tu hancur lebuh yang berada ni sendiri. Allahu Akbar. Kita tengok kapal terbang terhempas kan. Tengok kapal terbang terhempas tu, terhempas dalam laut, boleh berkecai. Boleh berkecai kapal terbang ni sendiri. Bayangkan pada diri kita, ni bumi dengan gunung. Bumi dengan gunung, bumi itu Allah Subhanahu Wa Taala angkat, bumi ni, kemudian Allah hantukkan dengan gunung. Sekali, sekali. Suasana yang berlaku ni, fadukkata dakkatan wahidah. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari tersebut, benar-benar terjadi yang disebut dengan hari kiamat. Allahu Akbar. Takut, tak boleh nak cerita lah. Bumi Allah angkat, bumi, kemudian Allah hancurkan dengan gunung. Bumi daripada bawah ni terangkat, gunung ni terlepas daripada cengkaman ini, lalu dihancurkan. Qum sekali. Qum bumi ni. Ni dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-13 dan ayat 15. Dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-14, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Pada hari bumi dan gunung bergoncang-goncang dan menjadikan gunung-gunung itu tumpukan pasir-pasir yang berterbangan. Allahu Akbar. Hari kiamat ni, bumi ni Allah Subhanahu Wa Taala goncang. Goncang ni, kemudian dalam keadaan yauma tarjuful ard wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Allah kata, waktu mana gunung-gunung yang kamu tegakkan, yang Allah jadikan untuk menancap bumi, jangan bergerak. Tiba-tiba gunung tu macam pasir-pasir berterbangan. Berterbangan gunung-gunung, dalam keadaan yang berterbangan gunung-gunung tu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kasiban mahila. Macam yang disebut dengan bulu-bulu yang berterbang. Tak ada nilai, berantakan di antara satu sama lain. Dalam surah Al-Fajr, Allah cerita lagi ayat yang ke-21. Bumi ni keadaan di waktu itu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan begitu hidup ini. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika mana bumi diguncang segoncang-goncangnya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Katanya Allah. Ketika mana bumi ini digoncang segoncang-goncangnya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di saat mana berlakunya hari kiamat ini sendiri. Tak boleh nak bayang, tuan-tuan ambil air dalam bekas yang cik tu, kemudian kau tu goncang. Macam mana keadaan laut waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala goncangkan, kemudian bagaimana laut ini akan bergelombang besar, kemudian keluar api daripada laut ini sendiri. Bumi ini sendiri bila digoncang, tanah-tanah ni digoncang jadi berterabur macam pasir. Berterabur macam pasir. Gunung-gunung yang biasa melekat, yang lekat dekat bumi ni, kira-kira bumi ni keras, tegak, kerana gunung yang ada ni, gunung-gunung ni berterbangan macam pasir-pasir di saat yang demikian. Dalam surah Al-Zalzalah ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, Allah cerita iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika mana Allah mula menggoncangkan bumi ini segoncang-goncangnya. Allah guna zilzalaha. Ketika mana bumi ini, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika mana Allah jadikan zilzal, goncangan, gegaran yang berlaku ni zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu keluar segala isi-isi yang dalam muka bumi ini, athqalaha. Dalam keadaan keluar bebanan-bebanan yang berat. Yang berat yang melekat kat bawah tu, besi-besi, emas-emas yang berada kat dalam ni, keluar tu berterompokan, naik ke atas. Dalam keadaan yang tak ada lagi suasana yang disebut dengan kehidupan dunia ini. Wa qalal insanu ma laha. Tiba-tiba manusia ni sibuk bertanya, ma laha. Keluar daripada mulut manusia ni tanya, ma laha. Benda apa yang sedang terjadi ni? Keadaan apa yang sedang terjadi? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari inilah hari yang digambarkan, yang diceritakan, dalam keadaan yang diceritakan sebelum daripada ini. Nak sebut yang disebut dalam Al-Quran, payah nak sebut dah kerana suasana akhir zaman.
Lalu mereka sebut, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari ini bumi telah menceritakan apa yang terdapat dalam muka bumi ini. Bi anna rabbaka awhalaha, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada bumi itu sendiri. Allahu Akbar. Allah yang mengetahui keadaan ini. Kalau para hadirin sekalian perhati betul-betul dalam ayat yang kita baca tadi, kita akan sebut sebahagian contoh dan sebagai pembatasan jumlah firman Allah Ta'ala. Wallahu ja'alakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah menjadikan bumi ini untuk satu hamparan. Asalnya bumi-bumi ini tempat yang Allah hampar elok-elok. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu hidup dengan muka bumi ini dalam keadaan rata, tenang je pada diri kamu. Sekarang ni kan, kita dapat nikmat ini. Tapi bila sampai hari kiamat, tak ada dah. Allah tak jadikan keadaan bumi itu macam yang Allah buat sekarang ini. Sama juga dalam firman yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Alladhi ja'alakumul arda mahdan wa ja'alakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Allah jadikan bumi untuk kamu sebagai tempat kamu tinggal dan kamu menetap di atas muka bumi ini. Dia membuat jalan-jalan di atas muka bumi ini supaya kamu mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu berjalan je, kamu dapat manfaat daripada muka bumi ini. Sepatutnya demikian dalam hidup kamu. Tiba-tiba waktu mana sampai saja, dalam waktu mana sampai saat Allah jadikan bumi rata, kemudian hidup dalam tenang, tiba-tiba Allah jadi goncangan di waktu itu. Bergolak di dalamnya. Allah firman dalam Al-Quran, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dia menetapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama dengan kamu. Asalnya demikian manusia. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak pada bumi. Ini asalnya demikian. Tiba-tiba waktu mana berlaku hari kiamat, kamu boleh tengok bagaimana bumi mula tergoncang. Yauma tarjuful arda wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Hari kiamat saja berlaku, tiba-tiba bumi ini tergulung. Bumi ini mula tergulung bumi ini. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Gunung yang asalnya autada tadi, dalam keadaan tetap tadi, mula melayang. Menjadi bagaikan kapas-kapas di saat mana hari kiamat ini sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, idza rujjatil ardu rajja. Ketika mana Allah goncang bumi ini segoncang-goncangnya. Saat mana Allah goncang segoncang-goncangnya di waktu tersebut, di waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat yang lain pula. Allah kata, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan begitu hidup ni. Apabila bumi ini dukkatil ardu dakkan dakka. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini tak tetap lagi dah. Bergoyang-goyang dalam keadaan manusia berteraburan di saat mana Allah nak jadikan hari kiamat. Lalu Allah cerita lagi, wa huminatil ardu wal jibalu fadukkata dukkatan dakkatan wahidah. Dan Allah datangkan bumi dan gunung, lalu diketemukan bumi dengan gunung ni qam sekali tu hancur berkecai. Manusia yang berada di saat yang demikian, di waktu mana berlakunya hari kiamat. Lalu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Hari yang disebut dengan hari kiamat itu pasti betul-betul terjadi di waktu mana Allah jadikan di waktu demikian. Kalau kita baca lagi dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika mana Allah mula goncang bumi ini segoncang-goncangnya. Ayat ni Allah cerita asal bumi dalam keadaan tenang je. Kita hidup dalam keadaan lapang je. Tapi waktu mana cerita lapang ni berakhir dengan apa dia? Hari kiamat. Macam kita ni nah. Kita ni waktu mana sekarang ni kan relax je. Tapi bila tengok malaikat maut, Allah tak boleh nak sebut. Gambaran demikian juga dengan alam ini. Sekarang ni tenang ya. Bumi ni tenang saja. Dalam keadaan tenang saja bumi ni. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mula jadikan pada hari yang disebut dengan hari kiamat,
Allah Subhanahu Wa Taala goncangkan sampai peringkat bumi dengan gunung bertempur. Bergem. Sekali tersebut hancur lebur. Gunung ni melayang tu macam kapas-kapas yang melayang. Di saat mana hari kiamat yang terjadi, pada hari tersebut kamu boleh tengok sampai peringkat di waktu mana yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Hari yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam hidup kamu ni balasan dengan apa yang kamu lakukan di atas dunia ini sendiri. Ini beberapa ayat Al-Quran Karim dan beberapa ayat-ayat yang cerita tentang suasana hari kiamat yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah selamatkan kita di saat mana hari di mana Allah nak matikan manusia dan alam ini Allah nak tutup, lalu Allah jadikan keadaan ini pada diri kita ni supaya kita ni sentiasa berada dalam keadaan yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak cadang nak panjangkan lagi. InsyaAllah kita akan cerita macam mana keadaan gunung dan juga laut di saat mana kiamat terjadi. InsyaAllah berdasar pada apa yang ada dalam Al-Quran yang cerita tentang mengenai suasana yang namakan dengan hari kiamat. InsyaAllah. Kita bertemu lagi dalam pertemuan membicarakan tentang hari-hari kiamat yang Allah jadikan ini. Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah rahmati kita dan Allah berkati amalan-amalan kita. InsyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.